Salam sejahtera, salam hormat, selamat Tahun Baru Cina. Anda bersama saya Nixon Nyambar dalam segmen Pantau Kerajaan Baharu. Pada jam ini, kita ingin membawakan kepada anda, penonton Esrawani, beberapa berita mengenai kemeriahan Tahun Baru Cina. Yang mana kalau nak lihat di Sarawak, Barisan Menteri Persekutuan di negeri itu antara ribuan tetamu yang turut memeriahkan Rumah Terbuka Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP di Kuching sempena sambutan Tahun Baru Cina. Bagi mereka, budaya kunjung-mengunjung yang disertai pelbagai lapisan masyarakat ini menjadi kekuatan kepada usaha menyuburkan perpaduan dan kemakmuran untuk membina Sarawak yang lebih kuat. Asasnya ialah kita kena bersatu padu. Bila kita bersatu, baru kita akan dapat memfokuskan pada perencanaan untuk membangunkan negara, sama ada dalam sudut ekonomi, membantu rakyat dan kurangkan berpolitik, lebih kuat bekerja. Less talk tapi kerja lebih kuat. Kita melihat keraan perpaduan memang di Sarawak ini memang amat rapat lah. Memang kita ada dari segi perpaduan, Sarawak ini adalah sebagai satu example untuk the whole country lah. Memang selalu sebut-sebutkan. Dan kita mengharapkan perkara begini akan terus untuk berjalan. Dan kita baru ini kita mendengar ada satu lagi slogan untuk Malaysia adalah masyarakat madani atau Malaysia madani, dan kita melihat di Sarawak ini memang sudah banyak capai lah. Nampaknya perayaan Tahun Baru Cina kali ini memang meriah sekali lah. Apatah lagi selepas 2 tahun pandemik COVID-19 kita tak bergerak. Kali ini memang dah lepas geram lah. Jadi selamat Tahun Baru, kongsi pacai kepada semua. Teruskan keharmonian di antara kaum dan agama dan juga perpaduan. Kita ini kerajaan perpaduan, kerajaan Madani, Malaysia Madani. Baik itu di Sarawak, sementara itu di Johor, komuniti Tionghoa menerima kabar gembira pada hari ini apabila kerajaan negeri itu memperuntukkan RM200,000 kepada Persatuan Tionghoa Johor sebagai angpau kepada masyarakat Cina negeri berkenaan. Ini bagi membolehkan festival dan perarakan Chingay tahun ini diadakan secara besar-besaran. Jelas Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi, semangat perpaduan sebagai kekuatan perlu diteruskan dalam kalangan masyarakat. Untuk menunjukkan komitmen daripada kerajaan negeri menyokong usaha-usaha yang dibuat oleh Persatuan Tionghoa ini, dengan sukacitanya saya umumkan peruntukan sebanyak RM200,000 untuk Majlis Chingay yang diadakan besar-besaran. Beliau berkata demikian pada Majlis Mesra dan Muhibah sempena sambutan Tahun Baru Cina di Wisma Tionghoa di Johor Bahru. Tahun lalu, perarakan Chingay dibenarkan dalam skala kecil dengan jumlah 220 individu saja bagi mematuhi SOP pandemik COVID-19. Festival perarakan Chingay ini adalah satu acara agama dan budaya tradisi Tionghoa yang berlangsung di Johor Bahru sejak 1870. Kebiasaannya, perarakan sepanjang 7.8 km bermula dari Tokong Singgong di Jalan Ulu Air Dan semestinya dalam kemeriahan pada hari ini, tumpuan turut diberikan kepada kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena perayaan Tahun Baru Cina. Beliau menyertai ratusan rakyat berbilang kaum memeriahkan Majlis Rumah Terbuka sempena sambutan Tahun Baru Cina 2023 di Wisma MCA pada pagi tadi. Beliau yang mengenakan batik merah tiba pada jam 9.30 pagi diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Beliau disambut barisan kepimpinan tertinggi MCA yang diketuai Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong sambil diiringi persembahan tarian singa. Antara yang turut hadir ialah Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dan Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan. Beliau serta semua pemimpin lain kemudian menyempurnakan acara tradisi menggaul Yisang, hidangan utama musim perayaan yang dianggap juadah membawa tuah dalam kalangan masyarakat Cina.
Dan dalam segmen Pantau Kerajaan Baharu pada jam ini, kita nak bersama penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM iaitu Profesor Siva Murugan Pandian. Lawatan ini kalau kita lihat memberikan signifikan yang cukup berbeza. Selain mencerminkan konsep perpaduan, kerajaan perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Istimewanya apabila para pemimpin pada hari ini bersama meraihkan sambutan Tahun Baru Cina sekaligus mengetepikan apa yang kita lihat selama ini. Lebih-lebih lagi, ini kalau kita nak lihat dari segi sejarahnya merupakan lawatan pertama pemimpin parti BKR untuk Majlis Anjuran MCA. Dan Prof, kalau kita lihat apa realiti baharu politik di sini dan bagaimana Prof melihat kepada hubungan antara kedua parti ya Prof, khusus sekali dalam bergerak ke hadapan di sebalik segala sengketa yang berlaku sebelum dan semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu Prof. Kerajaan hari ini adalah kerajaan perpaduan yang merangkumi pelbagai blok politik kepartian yang selama ini barangkali pernah bermusuh tetapi sudah pun menampakkan kematangan untuk bergerak ke hadapan. Dalam soal ini, saya melihat ziarah kunjung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini penting untuk memperbarui hubungan yang lama dan juga menjalin hubungan baru. Bermakna dalam konteks itu, kita melihat ziarah kunjung ini signifikan dalam konteks sebuah kerajaan yang cuba menyatu padukan pelbagai kelompok dan juga melahirkan satu kesatuan dalam konteks arena politik dengan menggunakan bingkai kepelbagaian masyarakat kita yang unik dari segi demografi geografinya, dan itu barangkali juga untuk menunjukkan bahawa kepimpinan melalui teladan itu menjadi pengukur dalam usaha untuk memulihkan semula apa sahaja persaingan yang wujud sebelum ini. Saya percaya bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bukan satu yang baru. Barangkali selepas 25 tahun beliau kembali semula ke Wisma MCA untuk turut meraihkan dengan parti MCA yang pernah dulu bersama ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri dan juga timbalan Presiden UMNO sebelum 1998. Bermakna dalam konteks ini saya percaya apa yang cuba disampaikan adalah agar ia juga memberikan satu isyarat, mesej ke arah soal bagaimana perpaduan itu penting, bagaimana untuk menepikan sifat fujudis ataupun etnosentrik, prasangka, dan ketiga adalah untuk melihat walaupun wujud perbezaan dari sudut latar agama, etnik, ras, pendirian politik sekalipun, tetapi dalam konteks meraihkan kepelbagaian, beliau mengutamakan ia sebagai satu paparan kepada orang ramai dan juga kepada barisan kepimpinan hari ini, itu harus jadikan sebagai penanda arah untuk memulihkan keyakinan dan kepercayaan. Dan saya percaya ini merupakan salah satu permulaan yang baik untuk membina semula Malaysia dalam mendepani apa saja cabaran agar kita dapat melihat nilai muhibah, nilai kesejahteraan, nilai kegembiraan, kedamaian itu dapat kembali semula dalam konteks negara kita. Dan kita melihat kepada tauladan baik cerminan kerajaan perpaduan berdasarkan nilai-nilai yang ditunjukkan berdasarkan kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Kalau kita nak lihat MCA dan juga Pakatan Harapan sendiri mempunyai sejarah yang begitu kompleks sebelum ini. Tapi kalau kita nak ambil kira daripada tauladan baik ini, bagaimana sebenarnya jaminan ini dapat dikekalkan untuk tempoh yang panjang, Prof? Ya, bagi saya ini harus dilihat oleh pelbagai pihak bagaimana jika sekiranya Perdana Menteri sendiri mengambil inisiatif untuk bersama dengan persaingan politik sebelum ini, tetapi apabila sudah menerajui kerajaan hari ini di mana MCA sebenarnya berada dalam kerajaan Barisan Nasional walaupun wakilnya tidak dalam kerajaan, tetapi itu juga memberikan gambaran bahawa apa sahaja perbezaan sebelum ini harus boleh kita redakan, kita ketepikan dalam melahirkan beberapa nilai yang penting, iaitu bagaimana nilai faham, hormat, terima itu dapat membolehkan negara ini bergerak ke hadapan. Saya percaya ini adalah usaha Perdana Menteri untuk membolehkan politik kebencian, politik kerakusan ke atas radikalisme, ekstremisme itu dapat dipinggirkan dan juga menunjukkan bahawa mampu untuk bersama dalam melahirkan penyatu paduan, kesepaduan yang saya rasakan menjadi telapak penting ke arah perpaduan yang lebih baik. Sudah pasti dalam konteks ini, saya melihat ia memerlukan kesemua pihak untuk melihat ini sebagai salah satu langkah penting ke arah membina Malaysia yang lebih baik. Apabila selama ini politiking dan juga perbezaan politik dilihat mendominasi pergerakan dan juga keadaan yang tidak menentu, tidak stabil, apakah ini merupakan antara langkah penting ke arah memastikan bahawa
tumpuan boleh diberikan kepada kita membina nilai kesejahteraan, kemampanan, nilai keyakinan, rasa hormat dan juga daya cipta yang merupakan antara nilai penting dalam konsep masyarakat madani yang cuba beliau bawa dalam gagasan kepimpinan hari ini. Bagi saya, beberapa nilai yang kita lihat dalam konteks masyarakat madani itu sebenarnya juga adalah apa yang cuba beliau tunjukkan, kerana dalam kita mahu menetapkan agenda ke arah usaha untuk mertabatkan nilai masyarakat, sudah pasti pemimpin harus menjadi contoh idola kepada yang lain, dan kepimpinan melalui teladan yang cuba beliau tunjukkan ini saya rasakan harus dilihat oleh pelbagai pihak yang lain di peringkat pertengahan bawahan, supaya masing-masing tahu walaupun ada perbezaan yang sudah menjadi penghalang selama ini, itu tidak boleh menyekat ataupun menjadi asas kepada permusuhan secara berterusan. Malahan dalam konteks ini saya percaya apabila meraihkan perayaan ataupun apa saja yang dilakukan oleh pelbagai pihak yang mempunyai latar yang berbeza, sudah pasti dalam untuk meraihkan itu, kita melihat ini juga membawa satu harapan, ia juga membawa satu nilai keamanan, kedamaian, kebersihan dan juga politik sopan yang barangkali harus menjadi titik tolak kepada apa yang boleh kita lakukan selepas ini. Kebersamaan ini penting dalam menjamin pentadbiran yang kukuh. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Siva, dan kita melihat pada konsep Malaysia Madani yang ditekankan baru-baru ini harus dijiwai oleh setiap rakyat, meskipun dari kalangan parti ataupun pemimpin itu sendiri, yang mana mereka perlu menjadi contoh dan tauladan yang baik untuk menonjolkan sifat-sifat dan juga nilai-nilai yang baik ini kepada masyarakat. Kita masih ada lagi masa nanti kita nak bincang dengan Prof, tapi sebelum kita nak teruskan berborak dengan Prof lah sempena Tahun Baru Cina ini, kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu semula dalam segmen Pantau Kerajaan Baharu, dan kita masih bercakap berkenaan dengan kunjungan Perdana Menteri. Ini adalah merupakan antara intipati ucapan beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana beliau mengingatkan para pemimpin agar menolak gejala rasuah bagi memastikan kemajuan negara dapat dicapai. Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Sambutan Tahun Baru Cina di Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor menegaskan politik bukan medan untuk menjadi kaya. Kita dengarkan. Beberapa peraturan yang jelas. Kalau mau kuat, kalau mau rakyat sokong, pemimpin-pemimpin mesti tolak rasuah salah guna kuasa. Kalau mau jadi pemimpin, kalau mau kaya, masuk niaga. Kalau mau kaya, jadi bisnis. Tapi kalau mau jadi menteri dan mau juga mau cari uang, mau jadi kaya, dia kena keluar sebagai menteri. Ini jelas, dia tidak complicated. Tak ada salah orang jadi businessman, tak salah. Dan negara kita harus bagi galakkan. Kita bagi galakkan bagi orang niaga sudah butuh banyak, kalau butuh banyak menteri keuangan boleh cukai sikit. Kalau semua orang tak nak untung, mana boleh cukai. Tapi kalau dia ingat orang politik mau jadi kaya, negeri ini sudah rusak. Perdana Menteri dalam pada itu menyeru masyarakat untuk memantapkan semangat perpaduan, kurangkan pergelutan soal kaum dalam memastikan kestabilan dan kemajuan negara. Dan kita masih lagi bersama dengan penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, itu Profesor Siva Murugan Pandian. Prof, tadi kita mungkin ringkas masa untuk Prof bercerita berkenaan dengan nilai-nilai ataupun tauladan yang ditunjulkan menerusi kerajaan perpaduan, khusus sekali berdasarkan lawatan atau kunjungan sempena Tahun Baru Cina ini. Dan kita nak ambil kira nilai-nilai dan tauladan yang ditonjolkan menerusi konsep politik matang itu sendiri. Dan kalau kita lihat situasinya di sini, Pakatan Harapan
mengundi pentadbiran menjadi sebuah kerajaan perpaduan, manakala Barisan Nasional menerusi apa yang ditegaskan oleh Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong sebelum ini, mahu melaksanakan peranan semak dan imbang sebagai pembangkang yang berkesan untuk kerajaan baru. Ini khusus sekali dalam menjamin konsep demokrasi diterapkan secara sihat dan matang. Bagaimana perkara ini sebenarnya dapat memperkukuhkan pentadbiran kerajaan, khusus sekali dengan memastikan selepas ini tiada lagi penggal pentadbiran tergantung ataupun penggal pentadbiran itu dapat dihabiskan, tapi kali ini dapat dihabiskan sepenuhnya tanpa ada gangguan di pertengahan jalan, Prof. Bagi saya yang penting di sini adalah sejauh mana adanya keazaman politik untuk memastikan bahawa nilai untuk meningkatkan kebajikan, kemakmuran dan juga kesejahteraan itu diberikan keutamaan. Dalam konteks ini, walaupun ada pihak yang bertanggapan perlu mainkan peranan sebagai sema dan imbang, tidak mengapa, tetapi itu adalah usaha untuk melengkapi apa yang dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan memerlukan sokongan. Sistem, struktur dan penginstitusian yang baik memerlukan agenda yang dapat dilaksanakan dan dipantau dengan baik. Dalam konteks ini, saya percaya kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam majlis yang dianjurkan oleh MC ini juga adalah untuk menunjukkan bahawa perlu ada rasa hormat, perlu ada rasa untuk faham dan juga menerima wujudnya perbezaan tetapi ia boleh diraihkan. Ini juga membawa kepada soal manusiawi, soal keinsanan, keihsanan agar kita dapat memertabatkan kedudukan masyarakat dalam usaha untuk memperkasakan rakyat. Itu juga menjadi kebertanggungjawaban pihak pemimpin untuk mempertahankan apa yang dianggap sebagai nilai yang perlu dibina dalam kalangan masyarakat. Pengislahan ataupun pembaruan yang cuba dibawa Datuk Seri Anwar adalah berteraskan kepada soal bagaimana walaupun wujud perbezaan tetapi itu tidak boleh dijadikan sebagai penghalang secara berterusan sehingga mengganggu-gugat apa yang perlu dilaksanakan dalam jangka masa segera, pendek, sederhana dan panjang. Dan saya percaya apa yang cuba dilaksanakan dalam konteks sekarang ini adalah meredakan kegelisahan politik itu dapat dikurangkan dan menuju bergerak ke hadapan bersama. Dan dalam perkara ini saya percaya yang penting adalah soal akidah, akhlak dan juga soal integriti itu juga diutamakan agar nilai-nilai itu menjadi nilai kekuatan ke arah membina sebuah negara yang jauh lebih baik dan juga ini membawa satu kebangkitan ke arah ketamadunan yang lebih ketara, yang lebih jelas berbanding sebelumnya. Sudah pasti akan ada pihak yang bertentangan dari segi ideologi, fahaman, itu saya rasakan lumrah. Tetapi semanakah dengan menjadi contoh kepada yang lain itu menampakkan kematangan politik berhemah dan juga soal bagaimana meningkatkan kesedaran dan juga soal pemahaman, soal penerapan, soal menjadikan sesuatu nilai yang baik itu sebagai amalan agar apa saja yang dilakukan ini sebenarnya adalah ke arah merayakan kepimpinan. Bagaimana pemimpin merasa mereka adalah sebagian dari rakyat, rakyat merasakan bahawa pemimpin itu menjiwai dan juga akan memahami ataupun mempunyai rasa peka ke atas minda dan juga hati rakyat. Jadi dalam konteks ini, saya rasakan bahawa perayaan seperti ini menjana soal perpaduan dalam kalangan pelbagai pihak untuk meredakan soal kebencian, soal permusuhan, persengketaan dan juga mengangkat soal kesejahteraan yang lebih baik. Kalau kita nak menilai ataupun melihat dari kacamata sendiri, bagaimana Prof melihat kepada prestasi kerajaan perpaduan ini? Adakah kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini berada di landasan yang betul dalam membawa kebersamaan antara setiap pihak? Ya, fasa pertama sudah pasti ialah fasa yang dianggap getir, iaitu bagaimana fasa itu diguna pakai keyakinan, kepercayaan dalam kalangan mereka terlebih dahulu. Blok-blok politik ini cuba untuk menampakkan wujudnya keyakinan, kepercayaan di bawah seorang nakhoda, seorang Perdana Menteri supaya tidak wujud curang tafsiran dan juga nilai kepimpinan di dalam kalangan pelbagai blok yang mempunyai fahaman ataupun ideologi politik yang berbeza. Tetapi saya melihat ia bergerak ke arah bukan saja untuk melahirkan keyakinan sesama mereka, mereka sedang bergerak ke arah fasa kedua untuk melahirkan keyakinan dalam kalangan penyokong dan juga jentera parti yang selama ini barangkali mempunyai perbezaan dan cukup pandangan dan juga pendapat. Jadi dalam konteks sekarang ini saya percaya ia sedang bergerak ke arah kestabilan, keadaan yang menentu
tetapi ia juga akan terus dinilai, terus diteliti dan juga akan terus diperhatikan oleh penyokong masing-masing. Yang penting di sini adalah komunikasi. Yang penting di sini adalah macam mana kandungan persamaan yang komprehensif itu ditonjolkan, dijelaskan dengan mudah supaya masing-masing tahu sebelum ini masing-masing berada dalam blok yang berbeza tetapi kini berada di bawah penggabungan satu kesatuan politik, satu yang dinamakan oleh masing-masing sebagai perpaduan yang telah membina kepada pembentukan kerajaan ini. Jadi dalam konteks 2 bulan ini, saya percaya ia sudah melahirkan kepercayaan sesama mereka di peringkat atasan. Tapi di peringkat pertengahan, bawahan, ia memerlukan komunikasi yang lebih baik secara efektif, berkesan supaya dapat menjelaskan kepada yang lain bahawa yang penting sekarang adalah untuk mengutamakan nilai yang diperlukan oleh rakyat. Kita sedang berhadapan dengan kemelut dan juga pasti akan perlu berhadapan dengan cabaran dari segi ekonomi, dari segi sosial. Bagaimana semua itu memerlukan kestabilan politik. Dan itulah yang saya rasakan bahawa sedang dilakukan oleh Perdana Menteri untuk menampakkan kestabilan dalam kalangan blok-blok ini wujud supaya di bawah ini juga akan mempunyai roh ke atas kestabilan yang cuba dibawa oleh mereka. Walaupun akan ada permusuhan politik, tapi itu cuba diredakan. Suhu yang mendidih itu cuba elak dan juga barangkali membawa kepada perdamaian politik, membawa kepada gencatan dalam konteks politik supaya realiti sebenar adalah untuk melihat apa yang berlaku itu tidak statik tetapi dinamik, perlu berubah-ubah mengikut ekosistem yang sedang dihadapi oleh mereka dan ini merupakan kerajaan baru yang saya percaya sudah pasti tidak boleh kita harapkan satu perubahan dalam satu jangka masa yang terlalu pendek. Ia memerlukan masa. Tetapi keyakinan kepercayaan ini diberikan di peringkat bawahan barangkali akan memudahkan proses transisi ke arah pembentukan kesatuan politik yang sedang dicari. Jadi telapak idaman yang cuba kita lihat adalah bagaimana keyakinan, kepercayaan itu dibina daripada pemimpin dan kemudian di peringkat pertengahan bawahan mereka juga dapat merasai bahawa sudah ada keyakinan itu di peringkat atasan dan kenapa tidak di peringkat pertengahan bawah juga cuba lakukan perkara-perkara itu. Sudah pasti cabaran selepas ini adalah untuk berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri baik di Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan serta apa yang barangkali berlaku dalam pemilihan blok parti gabungan ini, pemilihan dan juga apa saja kepimpinan yang cuba ditunjulkan oleh blok-blok ini juga boleh mempengaruhi apa yang bakal berlaku di peringkat persekutuan. Tetapi saya percaya Encik Anwar yang dikenali sejak 2008 bagaimana untuk menjadi gam kepada kesemua blok yang pernah berbeza sebelum ini agar dapat menghasilkan satu kesatuan dan kesemua itu juga memerlukan komitmen rasa tanggungjawab bukan beliau sahaja tetapi yang lain juga harus melihat bahawa mereka bergerak sebagai satu pasukan yang mengutamakan nilai rakyat dan bukannya blok politik masing-masing. Prof menekankan berkenaan dengan komunikasi itu penting dalam memastikan tadbir urus yang lancar dan juga baik. Tapi kita lihat juga situasinya di sini, MIC ataupun MCA, pemimpin dari kedua parti itu tidak dilibatkan secara terus dalam kabinet. Bagaimana komunikasi ini dapat diteruskan antara pemimpin daripada kerajaan perpaduan dan juga parti-parti ini? Adakah usaha yang dilakukan dalam kerajaan perpaduan kali ini cukup ataupun perlu lagi dikembangkan lagi, Prof? Ya, saya percaya apa yang berlaku di bibit pertama ataupun babak-babak pertama ketika penubuhan kerajaan ini telah menyebabkan wujud sedikit kegelisahan dalam Parti Komponen Barisan Nasional dan kehadiran Datuk Seri Anwar hari ini ke Majlis MCA adalah untuk menunjukkan bahawa walaupun pernah wujud perbezaan seperti itu di peringkat awal tetapi ia boleh diatasi, ia boleh diawasi dengan tindakan dan juga gerak kerja yang memerlukan rasa tanggungjawab bersama. Ia tidak boleh dilakukan bersorangan tetapi pihak-pihak yang sebelum ini mempunyai pandangan yang berbeza barangkali perlu melihat bahawa ia memerlukan kedua-dua ataupun kesemua pihak mempunyai keyakinan dan kepercayaan. Jika sekiranya mahu bekerjasama, ia tidak boleh hanya satu pihak cuba untuk
menyampaikan tangan, tetapi yang lain tidak mahu menyahutnya. Di sini ia memerlukan rasa bertanggungjawab kepada kesemua pihak. Walaupun di peringkat awal dulu MCA MIC tidak bersama dengan keputusan yang dilakukan oleh Barisan Nasional, tapi akhirnya kerajaan sudah terbentuk dan saya percaya langkah seterusnya adalah untuk memulihkan keadaan-keadaan yang pernah wujud sebelum ini. Barangkali itu juga perlu dilakukan dalam Barisan Nasional, itu juga akan dilakukan oleh Perdana Menteri untuk meredakan apa saja kedudukan yang pernah wujud sebelum. Apa yang sudah wujud itu kita rasa itu adalah satu pengalaman, tetapi perlu bergerak ke hadapan, dan untuk bergerak ke hadapan ia perlu dilihat mempunyai kematangan berpolitik daripada semua pihak agar realiti sebenar adalah ke arah untuk meredakan politiking dan mengusahakan ataupun menghebatkan lagi perkara-perkara yang diperlukan oleh rakyat. Dan jika itu dapat dilakukan, rakyat juga akan mempunyai indeks kegembiraan, indeks kesejahteraan yang lebih baik berbanding sebelumnya. Dan saya percaya jika kepentingan politik kepartian itu dapat dikurangkan dan diberikan keutamaan kepada politik perkhidmatan, politik kebajikan, maka itu akan memberikan nilai tambah kepada nilai kolaborasi ataupun kerjasama yang cuba dihasilkan dalam blok-blok yang mempunyai ideologi ataupun fahaman politik yang berbeza tersebut. Baik, terima kasih penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Siva Murugan Pandian. Pandangan yang cukup bernas sekali, khusus sekali dari kacamata rakyat sendiri, dan kita melihat kepada kerajaan perpaduan ini adakah berada di landasan yang betul. Perkara itu yang dikatakan oleh Profesor Siva sebentar tadi. Perlunya nilai-nilai kebersamaan ini ditekankan supaya pentadbiran ini dapat habis pada penggalnya, cukup pada masanya dan tidak ada gangguan di pertengahan jalan. Dan ini khusus sekali bercerita berkenaan dengan signifikan kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, itu sempena Tahun Baru Cina, yang mana beliau menyertai ratusan rakyat berbilang kaum memeriahkan majlis terbuka sempena sambutan Tahun Baru Cina 2023 di Wisma MCA pada pagi tadi. Dan ini menjadi petanda penting bukan sahaja di peringkat parti tapi di peringkat kerajaan perpaduan itu sendiri. Sekira itu sahaja masa yang kita ada dalam segmen Pantau Kerajaan Baharu. Terima kasih kerana menonton Astro Awani. Teruskan bersama kami, pelbagai lagi berita kami bawakan selepas ini. Saya Nick Senyambar, salam hormat.